So bersama kita sekarang ni adalah Puan Maslina Azmi. Saya cuma ingin menunjukkan pencapaian dia. Okey. Okey. Ini adalah antara yang saya dapatlah daripada Facebook dia telah pun mendapat power of istiqamah 8 kes 8 kes dan 2 tier pada tier 1 dia Okey. Dan dia juga adalah Super Achieve Club members. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Sekarang ni saya ingin memberikan majlis ini kepada Puan Maslina Azmi untuk memperkenalkan diri. Silakan Puan, silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat malam semua. Ada? Selamat malam. Ada ramai tak ada yang join malam ni? Sekarang ni baru 3 orang. 2 orang je. Okey, tak apa. Sambil-sambil kita memperkenalkan diri saya, nanti akan masuklah rakan-rakan yang Risau saya rekod. Tak apa, nanti dia orang boleh tengok kat YouTube nanti. Tak apa. Okey, tak apa. Okey, terima kasih Cik Roshidia. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Pertama sekali saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Maslina binti Azmi. Okey. Saya berasal dari Negeri Sembilan. Orang Nagori orang Nagori. Orang Negeri Sembilan, menetap di Senawang. Mempunyai seorang anak dan seorang suami. Okay. Dia tak terlalu formal. Dia macam kena ada benda yang ni sikit. Okay, so saya perkenalkan diri saya tadi. Saya daripada Negeri Sembilan. Okay, sebelum tu saya nak ucap terima kasih banyak-banyak. Saya punya GAD saya ada kat dalam ni. Ada. Abang Yusof ada. Ada Cik Yusof. Okay, terima kasih banyak. Okay, Cik Yusof. Pertama kali saya nak ucapkan sebab memberi saya sokongan, dorongan yang amat banyak lah mengenai dalam bidang ikhtisas ni. Sebab saya baru menceburi bidang ikhtisas. Okey. Saya bermula dari ikhtisas pada tahun lepas 2022 bulan 11 mungkin Okey, saya bermula pada bulan 11. Dan ini baru nak cukup setahun lah. Bulan 11, ya betul. Saya baru nak mencukup 1 tahun. Okey, terima kasih banyak Cik Yusof. Terima kasih banyak sebabkan Cik Yusof sebab saya follow, saya tengok Cik Yusof banyak bercerita ataupun banyak yang award-award yang Cik Yusof dapat. Jadi saya tu ada keinginan, orang kata nak cuba aura baru, semangat baru. Jadi saya follow, saya punya leader dan saya berjaya. Alhamdulillah, saya dah capai Super Achiever Club lah. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Yusof. Terima kasih. Sama-sama. Okay, so saya nak ucap tahniah pada saya punya BE juga, Encik Lan. Okay, terima kasih. Banyak juga yang ajar saya. Selok-belok bermula dengan ikhtisas ni. Terima kasih Cik Lan. Kalau ada kat dalam ni, terima kasih. Masuk lagi, tak apa. Nanti masuk. Okey, lepas tu itu sajalah, tak ada apa yang ni sebab saya bermula daripada konvensional kalau ikutkan. Saya bermula daripada company konvensional dan ini adalah orang kata semangat baru saya bermula pada bidang takaful, bidang ikhtisas lah orang kata. So adalah semangat yang baru saya. Saya akan cuba dan alhamdulillah saya mencuba dan terus mencuba. Okey. Alhamdulillah. InsyaAllah saya rasa dalam grup Tuan Yusof ada ramai yang power macam Kak Nordella kan. Betul. Itu lagi power. Tak apa, boleh belajar. Betul. So boleh belajar daripada senior-senior lah, kakak-kakak. Kakak-kakak pun ada kakak yang dah masuk yang boleh kita katakan sini lah. Kak Umi Ajah Umi Salwa, Kak Haniza. Ni nanti mungkin ada Kak Zaitun ke masuk nanti insya-Allah. Nanti akan soalan-soalan nanti untuk sebelum akhir kita rancangan kita akan bukakan question and answer untuk Puan Maslina. Okey. Boleh. Saya akan bukakan slide Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih Cik Roshidi. Baik. Okey, silakan. Okey, so yang first kali saya nak cakap pasal pendapatan ni Okey, ni adalah kelas-kelas pendapatan di dalam Malaysia. Kita ada 3 peringkat iaitu peringkat B40,
M40 dan T20. Okay. So masuk disebabkan kenapa kita tengok balik T20. Kalau kita nak jadi T20, kenapa kita nak perlu cecah 10,000 baru kita dapat T20? So disebabkan apa? Disebabkan inflasi. Ya, betul. Kadar barang semakin lama semakin mahal. Jadi kita punya macam ni, kita teruskan berusaha mencari lagi. Okey, boleh Jadi kat sini ada 3 peringkat, iaitu ada B40. Seperti biasa memang B40 memang ramai lah. Bawah 5,000 kan. Betul-betul. M40 antara 9,000 ke bawah hingga 5,000. Ada lebih kurang 41%. Tapi yang kita idamkan ialah T20, iaitu gaji 10,000 ke atas. Jadi betul. Di dalam Ikhtisas, kita memang ada program selama 2 tahun. Kalau ikut program yang kita sediakan, anda pasti boleh menjadi T20. Itu adalah satu keyakinan yang kami berikan kepada anda. Okey. Okey. Yang penting rajin lah, kena berusaha. Kena istiqamah. Yeah. Istiqamah, itu paling penting je. Betul. Okey. Okay, so dia punya 4 cara macam mana kita tak menjana pendapatan kita. Macam mana kita nak menjana? Salah satunya, di kalangan masyarakat kita ataupun di kalangan golongan Malaysia ni, kebanyakannya makan gaji. Yang saya tengoklah kebanyakan. Sebabnya kalau kita makan gaji ni, jangka masa panjang untuk kita bekerja. Betul? Betul. Jangka masa yang sangat panjang. Jadi kita terikat lah, lebih terikat. Okey, yang kedua, kita bekerja sendiri. So kalau kita bekerja sendiri ni, maksud ikut kemahiran kita. Kalau kita ada kemahiran tu, lagi banyaklah kita akan dapat. Maksudnya jenis-jenis perniagaan ikut pada kemahiran kita. Okey, yang nombor 3, usahawan. Usahawan ni dia macam contoh macam kita sekarang. Contohnya kita merekrut rakan-rakan, banyak rakan-rakan. Dia akan jadi usahawan Ikhtisas. Okey, yang keempat adalah pelabur, investor. Maksudnya pelabur yang golongan director yang nak melabur dalam kewangan yang besar lah, dalam golongan yang besar. Maksudnya melabur kewangan. Jadi sebenarnya di sini semua adalah peluang yang kami di Ikhtisas beri kepada semua rakan niaga. Anda boleh makan gaji, jadi bekerja sendiri, jadi usahawan dan juga jadi investor di dalam Ikhtisas. Kan? Betul. Jadi empat ni awak boleh buat di dalam Ikhtisas. Bukannya satu je. Okey. Betul. So, sedarkah kita pendapatan bulanan contohnya saya terangkan tak terlalu detail lah. Okey, contoh pendapatan bulanan kita. Contohnya kalau kita nak capai 10,000, kalau contoh gaji kita sekarang 3,000, kita akan ambil masa dalam 14 tahun. Jangka masa yang sangat panjang untuk kita. Yang sangat panjang lah. Maksudnya kalau contohnya kita 2,000, takkan kita umur 18 tahun lagi baru kita nak capai kita punya target macam tu. Betul. So, maksudnya setiap tahun tu dia tak banyak sebenarnya. Bukan 10%. Dia tak terlalu tinggi sangat. Dia mungkin dalam 4-5% macam tu every year. Tak terlalu tinggi sangat. Sebabnya simulasi kenaikan gaji ni tak terlalu macam 10%. Saya rasa mungkin bukanlah 10% rasanya. Biasanya tak 10%. Biasa 2% atau 3% je. Ya betul. Okey, sebabnya kalau contoh kat dalam bidang kita Ikhtisas ni, maksudnya kita tak perlu nak tunggu jangka masa yang sangat lama. Ya, betul. Kita buat selama 2 tahun pun kita boleh capai dalam masa 5 angka. Yang penting kita kena konsisten lah dalam kita buat kerja tu ataupun kita kena usaha. Lebih lagi. Kalau kita nak capai lagi banyak lah kita kena usaha lah lebih lagi. Betul. Maksudnya. Okey, siapakah Ikhtisas ni? Siapa Ikhtisas? Organisasi korporat yang ditubuhkan bertujuan untuk membangunkan usahawan takaful di kalangan masyarakat dengan proaktif dan agresif melalui gerak kerja berpasukan. Maksudnya macam ni saya terangkan sikit dia juga Ikhtisas ni juga dia menjaga hak-hak kita sebagai ejen lah. Ejen Islam, maksudnya dia menjaga juga. Sebab kita ni bukannya sipli-sipli je, sebab kita ada maksudnya orang kata kita ni ada CJ yang ni lah bank negara lah maksudnya. Yang keluarkan bukannya sipli-sipli kita boleh buat ni lah maksudnya. Betul. So hala tuju kita, hala tuju SJJ ni Ikhtisas, falsafah, pembangunan usahawan secara berterusan, istiqomah bagi melahirkan individu yang berwawasan, profesional, proaktif,
kreatif, amanah dan tabligh. So visi kita dekat sini adalah peneraju pembangunan agensi takaful bersekutu nombor 1 di dalam Malaysia. Ya, ya. Nombor 1 Nombor 1. Okay, so misi kita melahirkan usahawan-usahawan yang memiliki jati diri yang unggul. Maksudnya bagi banyak lagi kita lahirkan rakan-rakan niaga lah, usahawan-usahawan yang bakal lagi. Lagi ramai lagi maksudnya. So kita punya sistem yang ni sistem keusahawanan BOSS kita panggil Business Owner Synergy System. So dekat dalam Business Owner tu kita ada agent web portal, kita ada agent mobile app, kita ada agent personal website, saya pun selalu guna tu. Itisas website, admin web portal, itu adalah dalam kita punya ni lah ICT centralized database kita. Ya, betul. So yang ini kita pergi dekat yang sebelah kanan kita. Okay, so Mari Tijarah, dia bukan Mari sebenarnya, dia M4K 1 rekrutmen. Ya, betul. Tiap-tiap bulan 4 kes dan juga 1 rekrutmen. Kalau anda ikut program yang kita terapkan ni, insya-Allah untuk menjadi T20 dengan bergaji 5 angka ke atas adalah tidak mustahil. Silakan. Betul-betul. So maksudnya kita kalau contohnya kita lagi tambah rakan bekerja kita, rakan kerja lagi tambah lagi kita punya usahawan lah. Maksudnya kerja tu kita boleh bahagi. Kalau ramai rakan niaga kita boleh bahagi kerja. Betul. So kat sini dia ada sistem kita, ada sistem perundangan, rekrutmen, kita ada sistem jualan, kita ada sistem latihan, kita ada sistem communication. Tu kita panggil, apa yang Cik Roshidi kita panggil untuk sistem ni? Okey, dia sebenarnya dalam sistem ni adalah penting untuk kita beritahu kita punya orang yang baru masuk dalam Ikhtisas bahawa produk ataupun sistem dalam company kita ni bukan calang-calang tepi jalan punya bisnes. Ini adalah bisnes yang profesional. Kita sign kontrak dengan Ikhtisas dan juga dengan prinsipal takaful ikhlas. Jadi kat situ kita dah lock, kita dah tight, kita dah kita dah simpul ketat. Jadi maksudnya sekarang ni kan banyak scammer. Jadi kita tak payah risau. Apa yang kita jual ni adalah legit. Benda yang legit, yang orang kata yang memang profesional. Jadi produk yang kita ni bukan sahaja kita dilindungi oleh undang-undang kat Malaysia, kita juga diiktiraf oleh bank negara. Dan semua ejen kita perlu meluluskan diri dengan peperiksaan TBE untuk memastikan mereka ni betul-betul ejen yang tahu pasal menjual takaful. Bukan main cacam apa je kan nak jual lah. Kita kena tahu pasti ejen tu juga ada pengetahuan sedikit pasal takaful dan kita sign kontrak dengan dia. Jadi kalau apa-apa masalah berkenaan komisen ke apa, kalau tidak dilunaskan, anda boleh saman. Benda ni adalah benda yang very fact. Benda yang disahkan oleh bank negara lah maksudnya. Ya, betul. Dan apabila macam seperti mana Puan Masnina cakap, kita akan menambahkan niaga, membahagikan kerja dan menggandakan keuntungan. Betul-betul. So dia punya kata-kata idea, together everyone achieve more. Together everyone achieve more. Itu dia punya kat situ lah, together everyone achieve more. Okay, so the slide yang saya, campaign di Ikhtisas, iaitu Power of Istiqomah. Maksudnya every month, selama setahun kita submit konsisten. Istiqomah lah maksudnya istiqomah. So sebulan 4 case, bulan yang kedua, so dia akan dapat reward lah. Maksudnya kita panggil allowance. Kita panggil macam commission lah. Maksud commission, extra income. Boleh jugalah macam tu. Maksudnya kita akan dapat commission tambahan daripada yang kita buat Power of Istiqomah lah. Maksudnya kena maintain selama setahun. Ya, betul. Kita kena maintain. Submit 4 case. Macam itulah. Betul. Kalau kita tak dapat submit 4 case, kononlah kita dapat submit 4 case, tapi sebenarnya pada bulan yang ke-6 kita kena ada sama ada 8 kes ataupun 4 kes, tapi satu kita ada option, satu rekrutmen. Betul. Paling minimum satu rekrutmen. Dan benda tu kena berurusan, dan kalau ikut kita punya jadual yang telah disediakan,
dia boleh dapat RM50 sehingga ke bulan ke-12 sebanyak RM2,000. Jadi benda tu buat. Dah akan accumulate lah maksudnya ya. Ya betul. Betul. So yang kedua kita ada convention SAC 2023 dan 2024. Ada quarter 1, kita ada quarter 2. Yang Pulau Kapas saya tak lepas Pulau Kapas. Yang quarter 3, sekarang ni lah yang berlangsung Melaka nanti The next ni Melaka. Dan akhir sekali quarter 4 Bentong Thailand. Ya betul. So dia yang dekat atas tu dia ada Super Achiever Club Itisan Protege. Maksudnya maintain juga, konsisten juga. Kita submit 2 kes sebulan. So dalam masa 3 bulan tu kita submit 2 kes, kita akan dapat poster istimewa dan kad perniagaan percuma. Itu kita akan dapat. So yang bermula tahun bulan keempat pula, kita submit maintain juga 2 kes, kita akan dapat jemputan convention SAC. Ya betul. Ini untuk Super Achiever Club Protege ni maksudnya dia junior lah, junior sikit daripada Super Achiever Club yang Puan Masina join sekarang ni. Dia boleh katakan dia semua submit 2 kes je. Jadi dia macam awak punya mentor mentee lah. Okey. Awak punya kira junior lah. Jadi, maksudnya mentor mentee kita lah yang ni Jadi bila dia boleh dapatkan kes 4 kes, jadi dia akan juga ada FYC dia kalau untuk Super Achiever Club 2.0. Kalau dia dapat FYC dia 5,000 ke bawah sebulan, dia akan dapat allowance sebanyak 200,500. Kalau dia dapat FYC dia 10,000, dia akan dapat 500 additional. Tu yang Super Achiever Club Itisan 2.0 betul? Okay, so kita pergi pada SAC Boulder. SAC Boulder ni dia ahli SAC yang ada rekrutmen. Ya, betul. Yang ada rekrutmen maksudnya akan mendapat ganjaran tiket ke Bentong Thailand. Ya, betul. Contohnya kita dapatkan 2 orang niaga kita dia daripada dalam ahli SAC. So dia dah masuk dalam SAC, dia dah cukup dia punya kota, dia boleh join lah di Thailand. So dia punya tu boleh. Maksudnya kita dah ambil rekrutmen dekat bawah kita, lepas tu kita bangunkan dia jadi SAC, kita akan dapat 2 tiket ke Bentong Thailand. Jadi 2 tiket tu maksudnya kita boleh bawa ahli keluarga lah. Boleh bawa husband, boleh bawa anak-anak. Tapi kita kena bil kita punya rakan niaga yang kita baru masukkan dalam Itisan ni jadi SAC. Okey. Yang first kena jadi SAC dulu. Betul. Betul. So the last kita ada convention. Yang tadi tu convention dalam negeri. Yang ini kita pergi convention luar negara. Ya betul. So yang sekarang ni macam saya CYNR, newbie lah orang panggil So kena cari newbie agent. Okay, so kita akan cari 60 kes je. 60k, 10k, sorry 60k je untuk kita nak capai pergi Turki sama-sama. Boleh? 60,000 tu lebih kurang dalam masa setahun tu, maksudnya lebih kurang 30 kes lah selama setahun. 30 kes yang berharga lebih kurang 200 satu kes. Satu kes tu dia ada paling kurang RM200. Lepas tu kita buat 30 kes selama setahun, kita akan dapat lebih daripada 60,000 ni. Maksudnya layak lah untuk pergi ke Turki. Betul. Tapi kena ingat lah, kita kena jaga persistency kita juga. Kena ingat. At least kena jaga. Apa-apa pun kena jaga persistency kita. At least 85%. Itu dia punya term and condition dia lah. Ya, betul. Okay, right. So, kita pergi kepada perniagaan terkaful kita. Kita ada market, produk, capital modal, experience, pengalaman kita. Okay, so kita pergi pada market dulu lah. Market, solution, sorry. Kita pergi pada solution, problem. So, macam mana kita nak solution kita? Apa? Keperluan kita, needs kita. Ya, needs, keperluan. Kita bukannya wants. Want tu adalah macam apa additional lah. Tapi kita nak selesaikan keperluan asas. Takaful adalah satu keperluan. Dia bukannya satu yang wants ataupun satu additional. Dia adalah keperluan asas. Okay. Betul. So salah satu keperluan asas kita ni sebab apa kita kena ambil takaful? Salah satunya ni lah kematian. Sebab lah contohnya kematian.
Contohnya critical illness can affected anyone at the any time. One in 4 men in 5 women affected by critical illness before they reach retirement age. Ya, betul. Di Maksudnya 1/4. Jabatan Perangkaan Malaysia, kanser satu antara 4 lelaki ataupun satu antara 5 perempuan akan ada critical illness ataupun boleh kena kanser ataupun sakit jantung lah. Ini adalah daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Okey. Tak boleh lari benda ni. Memang akan kena. Betul. Jadi persediaan kita tu, andai berlaku musibah, kita apa persediaan kita? Ya, Kita betul. kena ada apa? Kita ada polisi lah. Polisi takaful dulu. Yalah, apa yang kita tinggalkan untuk waris kita, betul. untuk kelangsungan hidup kan, kita kena tinggalkan something. Jadi adakah kita tinggalkan? Tak ada kan? Tak ada ini kan. Betul. Okey. Inilah hadiah lah orang panggil. Hadiah. Yeah. Semalam saya ada pergi dekat kat Pening. Jadi ada seorang perempuan tu lah, dia kira rakan niaga lah. Dia syorkan satu polisi ialah dia katakan untuk beli takaful ni untuk suami secara senyap-senyap. Okey. Dia nak beli sebab dia tahu bahawa lelaki ni tak ada simpanan. Artinya tanya semua lelaki berapa banyak duit yang tinggal lepas ada gaji, lepas tu dia belanjakan gaji dia, ada tak simpanan? Kebanyakan lelaki 1,000 pun tak ada dalam akaun. Jadi ini yang dia nak buat macam kira satu poster lah untuk perempuan beli hibah untuk suami secara senyap-senyap. Kira hadiah lah, hadiah untuk suami. Hadiah untuk suami dia. Yeah. Okey. So kita pergi kepada market kita. Market kita ni adalah pasaran Malaysia kita. So kat sini ada populasi di Malaysia. Ini anggaran tahun lepas punya dekat dalam Semenanjung dalam Semenanjung kita ada 27 juta. So Sabah Sarawak ada 6 juta. Total kita ni adalah 33 juta. Ya, ini adalah market kita. Market kita di Malaysia market 33 juta orang. Okey. Betul. Jadi masih ramai lagi yang belum lagi mempunyai ni polisi lagi. Ramai lagi. 33 juta. So etnik di Malaysia 2022 So Bumi Putra 70% je. 23.1 juta. Lain-lain contohnya China, India. Itu kita panggil lain-lain lah. So 30% daripada 9.9 juta orang. Kadar kelahiran kita ada setiap tahunan kadar kelahiran kita 460,000. Sangat ramai baru lahir yang tahun ni. So maksudnya takaful ni untuk semua. Dia bukannya kira macam bukan Bumi Putra je tak boleh ambil. Dia bukan macam tu. Dia semuanya, semua golongan yang boleh ambil takaful. Semua golongan. Takaful for all. Ya, sekarang ni even yang non-Muslim bukan yang tak boleh panggil kafir, kita panggil non-Muslim dia orang pun dah sedar bahawa dekat antara bezanya insurans dan juga takaful, insurans ada kenakan riba, iaitu ada kenakan interest, ada kenakan penalty. Dekat takaful tak ada. Kita akan bagi kononnya hibah 200,000, bulat-bulat kita akan bagi kepada waris. Kan? Kalau insurans, dia akan ada tax lah, ada interest lah dia akan kenakan. Kalau lambat bayar ke apa, dia akan kenakan penalty. Okey. Betul. So kita pergi kepada kadar penetrasi insurans dan takaful. Yang paling kesedaran yang paling tinggi adalah negara Jepun. Ya, betul. Betul Jepun 712%. Yang kedua kita pergi pada Amerika. Lepas Amerika 480%. Yang tu flat Taiwan 432%. So yang tu Hong Kong. Sorry, minta maaf. Yang tu Hong Kong, yang 338% tu Taiwan dan 212% tu adalah Singapura. So kita pergi kepada market Malaysia kita. So Malaysia kita tengok 56% je yang hub market. So yang undercover ni maksudnya ada yang dah ambil polisi lah. Ada yang dah ambil polisi, 16% je yang ada kesedaran sedikit lah maksudnya. Jadi nak ikutkan kat Malaysia ni baru kalau 56% artinya kalau satu badan, baru separuh badan je
Ada banyak lagi. Dia memang undercover. Tapi di Malaysia hanya 16% saja yang ada takaful. Yang lain semua adalah insurans. Memang Betul-betul. market kita besar sangat. 16% saja. Okey. So market kita besar lah. So kita pergi pada capital ni modal kita. So modal kalau contohnya lah kita nak buka franchise. So kita nak buka franchise, kita punya modal ni kita kena ambil modal yang besar. So contohlah kita ambil kepada Secret Recipe lah. 351,000 ke 1 juta modal kita. Jadi bila modal besar, kita punya risiko pun besar lah. Betul tak? Risiko kita, jadi nak keuntungan gitu ambil masa yang sangat lama. Bukannya hari ni kita buat, esok kita dah dapat balik 1 juta. Taklah, ambil jangka masa yang sangat lama. Ya, betul. Betul tak? Maksudnya kalau return of investment, kalau kita belajar pasal business, dia akan ada satu breaking point lah. Break even maksudnya dah balik modal. Jadi balik modal baru ada untung. Tapi sekarang kalau modal kita 300,000 ataupun 1 juta, lagi lama lah kita nak balik modal kan. Bila balik modal, mungkin akan masa 10 tahun kan. Lagi baru dah dapat untung. Nak bayar gaji staff lagi, dengan ekonomi lagi, dengan inflasi lagi. Bolehkah anda mampu untuk bertahan dengan keluarkan duit sebanyak ini dan menunggu masa yang lebih lama? Betul. Masa yang sangat lama lah. Jangka masa yang sangat lama sangat. So kalau kita dekat Etisa's ni, kita modal kita tak sampai juta-juta. Tak ada sampai 1 juta. Kita cuma modal RM130 saja. Lifetime, seumur hidup. Seumur hidup, ya betul. Seumur hidup. So kita kena, yang first kita kena ambil TBE exam fee RM80. Tambah dengan MTA registration fee RM30. Etisa's registration fee RM20. So total dia RM130 saja. Modal Itu modal lifetime kita. So kita pergi pada produk. Kita ada produk Ikhlas Dariku yang pertama. Yang kedua kita ada Ikhlas Bersama. Dan kita ada Ikhlas Value Term. Dan yang bawah sekali untuk education kita ada Ikhlas Ilhamku. So kat sini kita ada full protection dan saving. Kita ada education untuk anak-anak. So kita ada medical card. Untuk family boleh. Untuk semualah. Kita punya produk di Etisa's. Ya, betul Jadi maksudnya produk dekat dalam Etisa's ni variety untuk orang yang gaji tinggi, ada plan yang untuk harga yang lebih tinggi. Kalau untuk yang gaji rendah, kita ada macam Ikhlas Value Term, kita ada yang RM50 cover rate je RM200,000. Tak ada tempat ataupun agensi lain yang offer sebegini murah kepada masyarakat Malaysia. Kita saja. Jadi kita memang cater untuk seluruh rakyat Malaysia. Dan saya ingin add ada produk kita panggil Badal Haji Badal Haji ni kita ada RM80 dan top up dia RM70 untuk selama, tak silap saya lah, 10 ke atau 20 tahun. Dia ni maksudnya kalau kita nak pergi haji sekarang, ialah harga dia ialah RM19,550 untuk pergi haji sekarang ni. Okey. Jadi untuk pergi haji sekarang ni pun kerajaan akan bantulah RM14,000. Jadi maksudnya balance dia dalam lebih kurang RM6,000, kita kena keluarkan duit kita sendiri. Tapi untuk tempoh menunggu tu, kalau saya tengok Encik Azam dia daftar, dia pergi haji pada tahun 2054. Maksudnya lambat lagi. Jadi belum tentu kita hidup ataupun tidak, itu tu takdir Allah lah. Konon lah. Seandainya kita beli pada haji ni, kita meninggal, Etisa's menjanjikan akan hantar orang untuk buatkan kita punya haji. Jadi walaupun kita mati, kita punya haji dah covered. Kita punya rukun Islam yang kelima lah kan. Kita ada rukun Islam kelima, selawat 2 kali syahadah, solat, zakat, puasa dan juga haji. Haji kita covered ke tak covered? Kalau kita nak cover haji, kita buat pada haji. Okey. Okey, next. So maksudnya produk kita ni semua bangsa boleh. Semua bangsa boleh. Semua jenis pendapatan pun boleh. Pendapatan yang sikit pun boleh, pendapatan yang besar pun boleh. Betul. So kita pergi pada experience, pengalaman kita.
So kita cari pengalaman, contohnya pengalaman yang maksudnya macam ni lah. Dia tak ada pengalaman tu tak apa. Tak Boleh kisah, masuk no juga. problem. Tak ada No problem. pengalaman tu no problem. Sebab kita ada latihan kita akan bagi latihan program latihan agensi kita ada. So nanti dia akan bagilah dia punya Jadual. latihan every week lah ada. Every month saya akan keluarkan jadual untuk program latihan bersama Ikhtisas, bersama Takaful Ikhlas daripada kita punya kita panggil kita punya provider kita lah, kita punya Takaful Ikhlas, kita punya main provider. Okey. Yang penting nak dan tak nak je. So kita ada sistem latihan bersepadu dan berterusan. Ada CEO DNA masterclass. Yang tu kita ada morning booster. Kita ada bicara usahawan. Ini saya tak pernah masuk. Yang kita ada the third concept. Lepas tu yang setiap kita ada Radatul Jannah setiap hari Jumaat majlis ilmu setiap hari Jumaat. Untuk rohani, untuk rohani. Kerohanian, betul kerohanian. So setiap hari Jumaat dan kita ada Ikhtisas Leader. Ini pun saya tak pernah join juga. Leader circle ni insyaAllah awak akan join untuk tahun ni. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah nanti saya join. So kat sini yang last kali kita ada risiko. Risk. Maksudnya kalau kat dalam kita ni Ikhtisas kita zero risiko. Ya, betul. Kita tak akan menanggung risiko. Risiko semuanya akan ditanggung oleh syarikat. Jangan risau. Contohnya, contohlah bila orang claim lah, contoh. Betul. Okey, contohnya bila orang claim macam kita ada rakan niaga kita di Melaka, dia ada satu kemalangan yang meragut nyawa. Jadi waris dia mendapat RM212,238. Ini telah diserahkan oleh kita punya ejen kepada waris dia. Dia ada kemalangan yang melibatkan nyawa. Jadi sekurang-kurangnya dia dapat rasa untuk servis customer dia sampai customer dia mati. Jadi itu adalah satu kepuasan. Okey, ini adalah contoh lagi penyerahan 30,000 dan juga kat bawah ni adalah kita panggil hospital cash benefit. Artinya masuk hospital kita tak boleh bekerja kan, tak no income. Tapi kita ada hospital cash benefit. Satu hari kadang-kadang dapat 100.5. Tengoklah plan yang awak ambil, ada yang 200, ada yang 500 kan. Okey, dan di sini juga ada juga plan konon ada kos pembedahan telinga kan. Banyak RM9,252. Ya. Jadi kita maksudnya syarikat Ikhtisas akan menanggung semua ni. Kita akan buat claim pada Takaful Ikhlas dan kita akan hantar kepada waris. Okey? Maksudnya selagi kita ikut prosedur, kita sebagai rakan niaga ni kita boleh lah bantu untuk buat tuntutan. Tadi saya rasa saya nak tanyalah Puan Maslina. Puan Maslina ada pengalaman servis customer untuk penyerahan claim ke? Boleh ceritakan sedikit pengalaman? Pengalaman saya ada pengalaman buat tuntutan kematian juga tapi di company konvensional. So saya buat tuntutan dia punya tuntutan kematian suami dia. Suami dia kematian lah, maksudnya saya buat tuntutan untuk isteri dia. So kat situ kita ada tanggungjawab, orang cakap. Ya betul. Tanggungjawab kita sebagai ejen, kita ada tanggungjawab untuk kita settlekan, untuk kita servis dia. Bukan kita servis apa, kita maksudnya kita bantu dia. Mungkin dia tak tahu cara macam mana nak buat tuntutan. Jadi kita sebagai ejen ni, ini kita punya tugas kita. Ya betul. Untuk kita bantu dia Amanah. punya untuk dia punya bekas isteri, kita bantu dia untuk inilah dapatkan tuntutan kematian. Ya betul. Dalam masa 2 bulan pun dia dah dapat dah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk dia bolehlah meneruskan orang kata kelangsungan hidup. Ini pada saya ini adalah satu kepuasan Betul. bila kita dapat servis kita punya customer kita dapat servis sampai menyerahkan apa hibah atau tuntutan dia kepada waris dia. Ini adalah satu macam amanah pada kita. Dan ini bukannya diberikan pada semua orang. Ini adalah manusia, orang yang terpilih saja. Jadi bersyukur sangat dapat kita melancaikan tanggungjawab kita. Dan pada saya cuma nak tanya lah,
selepas daripada peristiwa itu, ada dengar-dengar dapat lebih banyak customer Ada sebabnya mungkin dia trusting kita, jadi Ah, dia akan recommend daripada family members dia bagi recommendation lah untuk ya, kita berkenaan tanya lebih lanjut lagi lah. So bila dia trusting, senang kita nak pegang dia, maksudnya kita pegang kepercayaan tu. ya betul-betul. Benda ni Yang bagi penting saya adalah hikmah lah bila kita lanturkan tanggungjawab kita, kononlah kita bagikan cek kematian ni, nanti adik-beradik dia, saudara mara dia, kawan-kawan dia, cucu-cucu dia akan cari awak balik. Jangan nak so, tahu. Ya, okey. Okey lah. so kita pergi kepada investment. Investment ni, investment contohnya masa kita dah ada komitmen kita, lepas tu kita kena disiplin. Kelak, yang penting kita konsisten. Konsisten tu paling penting Ya betul. Buat apa-apa Kita kerja pun kena ikhlas dengan konsisten. Usaha tu kena. Kalau cakap-cakap je tapi tak ada usaha kita, tak boleh juga. Tak boleh juga. Yang betul. penting kena ada usaha. Kita tak boleh kan kejap lagi kita sebenarnya kita sebagai ejen ni kita ada semangat. Orang panggil sebenarnya semangat malam. Semangat malam lain, dia aura dia lain. Bila kita semangat pagi dah lemah lepas tu. Ya betul. Ah, Kadang-kadang kita ada. kena ada usaha kita. Kita komitmen, konsisten kita. Bila kita buat kerja tu kita kena konsisten. Kita usahalah sampai kita berjaya. Kita dapat satu orang kata dia punya kita punya kerja tu kita rasa. Ya betul. Pada saya ni kita kena tanya Tuan Yusof nanti macam mana dia untuk dia bagi semangat kepada dia sebagai leader, dia bagi semangat kepada orang yang bawah dia tu, macam mana nak naikkan semangat orang-orang yang down kan. Kadang-kadang kita ni bukannya selalu je up je kan, tapi kita ada masa-masa kita down. Jadi macam mana cara untuk kita menaikkan semangat dia kembali. Nanti kita boleh kongsi boleh. Okey. Boleh. So kat sini kita ada 4 langkah pembangunan karier di Ikhtisas. Nombor 1, executive partner macam saya lah sekarang ni EP. So nombor 2 ada agency director. Nombor 3 group agency director GAD macam saya punya GAD saya tu. Okay, so yang keempat managing director MD. So kita maksudnya kat sini semuanya boleh capai. Ya betul. Semua kita boleh capai. Yang penting kita buat. Yang buat. Cari case esok. So kat sini ada kita bagi anggaran pendapatan executive partner punya komisen asas Contoh tahun pertama kita dapat 35%, tahun kedua 20%, tahun ketiga 15%, tahun keempat 10%, tahun kelima 9%, tahun keenam 9%. So jumlah keseluruhan kita dapat komisen tu sebenarnya 98%. Banyak tu. Itu baru tahun pertama. So mungkin yang bulan tu kita buat. So bulan depan kita buat. Dia akan jadi accumulate pendapatan. Maksudnya berganda lah kita punya pendapatan tu. Dia sebenarnya senang je. Buat je. Buat je. Kalau pada saya ni buat je. Yang penting dia capai apa semua tu rezeki. Tu kiranya bonus. Sekarang ni saya buat je. Lalu je. Langgar je. Langgar je. Sekarang ni dia tak payah ikut buku sangat. Dia langgar je. Langgar. Baru cepat capai. Kalau kita ikut buku sangat, lambat kita capai. Kita paling last sekali. Okay. Boleh capai tapi lambat lah ambil masa. Sekarang ni kita nak buat je. Kerja sebenarnya kita punya kerja. So kita kena buat je. Macam Cik Usut cakap, saya selalu dia cakap, buat je. Kita punya kerja kita buat je. Kita buat kita dapat. Betul. So kat sini ada recruitment incentive. Kita ada level 1 10%, kita ada level 2 2%, level 3 2% dan level 4 1%. Ini adalah recruitment incentive, maksudnya imbuhan insentif lah maksudnya. Ya, betul. So kat sini ada commission persistency untuk macam saya CYNR, saya tak adalah tahun pertama. Mana-mana yang CYNR tahun pertama tak ada. So dia tahun kedua. Tahun depan ada. Sebab tu saya kena buat lah dulu. Tahun pertama ni saya kena kau-kau dulu.
Saya kau-kau. Tahun kedua saya 4%. Tahun kedua 4%, tahun ketiga 4%, tahun keempat 4%. So jumlah dia 12% untuk commission percentage. At least 85%. Okey. Itu at least lah baru kita dapat commission percentage. So kat sini ada simulasi pendapatan commission asasan anggaran Contohnya bulan pertama kat situ income bulan pertama saya tak berapa nampak. Okay, bulan pertama kita submit 4 kes. So, kita dapat 210. So, yang ni polisi kita anggaran 150. Satu kes. So, Satu pun. FYAC kita 1,800 lah. Bulan kedua kita buat sama juga. 4 kes. So, kita akan accumulate 210 juga. Bulan ketiga sama juga. Kita buat juga 4 kes. So, akan dapat accumulate. So, benda ni sebenarnya buat je. Kita akan nampak kenaikan dia. Macam saya saya nampak sebabnya saya buat banyak potongan biru angkasa. Jadi saya nampak peningkatan tu every month to every month. Saya nampak. Alhamdulillah sekarang ni dah orang kata dah boleh dah macam tu. Boleh sebab dah setahun sebab untuk biru angkasa ni ambil masa 2 ke 3 bulan buat potongan. Jadi sebenarnya kenapa saya pilih biru angkasa? Sebab sebenarnya biru angkasa ni dia lebih konsisten. Dia nak untuk lab polisi tu susah nak dapat sebenarnya. Dia potongan untuk dia lapping, adalah memang tetap tiap bulanan potongan dia. Betul, dia nak lab tu susah. Jadi saya konsisten buat biru. Kalau pada saya dapat untuk tahunan tu kira saya bonus pada saya lah. Rezeki pada saya. So saya kat sini saya buat je sampai saya dapat income yang ke setahun lagi akan dapat RM5,670. Ini pada tahun pertama tahun pertama. Tahun pertama. Okey, yang kita janjikan ialah 2 tahun lah. Mari kita tengok untuk tahun yang kedua pula lepas ni. Okey, silakan. Okey boleh. So simulasi pendapatan EP kita ada bulan kedua. Tadi bulan pertama kita tengok bulan kedua 4 kes juga. So kita dapat 14,400. Ini untuk FYAC So kat sini ada komisen asas kita 420. So power of istiqomah kita dapat 100 sebab kita submit 4 kes sebulan every month. So super achiever club tu belum lagi. So kita tengok kepada bulan 6. So maksudnya yang ke-6 So kita FYAC kita dah ada dah. So kita dapat 5,400. Pendapatan komisen asas kita 1,890. Power of istiqomah maksudnya tadi kita maintain 4 kes. So untuk yang bulan ke 4, 5, 6 tadi kita dah double. Sebab ni kita tak ada requirement double. Ya betul. Tadi tak campur lagi. Ni baru kita nak campur. Pasal nak campur. Dia punya recruitment. Lepas tu dia punya support Achiever Club ni apabila dapat FYC dia sebanyak 5,000, dia dah berdapat allowance sebanyak 250. Dan bila dah capai sebanyak 10,000, dia akan dapat 500 tiap-tiap bulan. So kita boleh nampak pendapatan dia pada bulan yang ke-12. Kalau dia ikut saja plan yang telah kita berikan ni, kan dia setiap berusaha dengan jumlah kes 444, 888, 12, dia akan mendapat sehingga 9,490. Ini kami jamin. Kalau kau follow kita punya jadual, kamu akan dapat sebanyak ini selama setahun. Tapi belum sampai 10,000 lagi lah. Okey, mari kita tengok slide yang seterusnya. Kita EP, simulasi pendapatan juga. Komisen asas kita, pribadi kita. Contohnya kita buat 108 kes, kita kali RM150. So bersamaan dengan 16,200 FYC. So so total dia 16,200 kali 35%. Jumlah dia RM5,670 yang tadi kita ni kan. So pendapatan untuk yang bulan ke-12 6,990. Ini tidak termasuk pendapatan tambahan dari POI, maksudnya Power of Istiqomah dan ACC yang membolehkan EP berpeluang. Maksudnya kita kalau itu belum masuk lagi ni lagi Power of Istiqomah lagi. Ya, betul. Betul. Okey, ini adalah untuk exchange partner. Okey, sekarang kita tengok ni adalah contoh-contoh receipt komisen proven oleh seorang daripada rakan niaga kita, dan benda ni bila dia ikut kita punya program proven awak tengok dah bulan pertama 1,000, bulan kedua 2,500, bulan ketiga, bulan keempat dah 3,900,
Bulan ke-5 dah 5,400. Bulan ke-6 4,000. 7 3,800. Bulan ke-8 4,200. Bulan ke-6 bulan ke berapa ni? 7, 8. Bulan ke-8 dah 6,000. Bulan ke-9 7,000 lebih. Bulan ke-10 ke-11 6,000 dan bulan ke-12 6,000. Tak apa, benda ni dia nampak dia punya graf dia menaik tapi ini baru tahun yang pertama. Jadi jangan risau. Pada tahun yang kedua pula awak telah boleh naik pangkat pula So Kononlah kenaikan pangkat kenaikan saya terangkan kalau awak nak naik pangkat, awak kena hasilkan minimum 100,000 FYAC unit langsung. 30 adalah produksi peribadi. 70% boleh daripada awak punya rekrutmen. Okey. Minimum menjadi AP 1 tahun, ada 2 rakan niaga bawah anda mengikuti program di IPSAS, daftar syarikat SSM dan mencapai 30 CPD hours CPD hours ni kena capai kalau kita nak naik pangkat. Lepas tu kadar persistensi tidak kurang daripada 85% dan buat permohonan hantar business plan kepada ITISAS dan kami akan value dan kami akan naikkan pangkat anda. Okey. Sama seperti agency partner, pada executive partner, agency director dia sama. Komisen asas dia, recruitment incentive dia 10% dan komisen persistency dia sama juga. Okey. Dia punya level sama tapi kelebihan dia ialah dia ada overriding. Okey, overriding ni tahun pertama 4%, tahun kedua 4%. Nampak kecil tapi sebenarnya dia akan mempengaruhi pendapatan anda overriding ni. Okey, contoh okey. Dia ada kononlah kita ambil yang komisen asas tu 5,670. Okey, dia ada renewal komisen asas Y1 dah 20%. Okey, dia ada 3,120. Overriding jualan peribadi. Peribadi campur. Ini baru kira peribadi. Peribadi dia hanya 648 Ini pada bulan yang ke-12. Setiap bulan dia follow juga jumlah kes ni. Ni kita kira pada bulan ke-12. Unit OR, unit langsung 4% untuk EP kita ke bawah kita ada 8 EP. Okey, 8 EP kita contohnya ada 4 kes setiap EP boleh mencapai sehingga 2,300 kita punya overriding. Okey, ni masuk pula power istiqamah pada bulan ke-12 2,000 recruitment incentive tier 1 10% 2,880 tier 2 576 super achiever club 500 allowance. Dan pendapatan keseluruhan bila kita campur semua anda boleh dapat sehingga RM17,698. Jadi dah dapat kan yang T20 punya pendapatan pada tahun kedua. Kami jamin kamu akan dapat bila ikut program yang kita perkenalkan. Okey? Betul. Yang penting kita konsisten. Submit tu 4,488 tu. Ya betul. Baru kita dapat macam tu. Okey, ini adalah contoh macam mana dia punya structure dia lah. Kita ada EP ada 4 bawah kita. Lepas tu bawah EP kita yang 4 tu pun bawah dia orang ada 2 tu yang jadi 4. Ada yang recruitment incentive tu ada 48 kes. Maksudnya setiap EP membawa 2 lagi rakan niaga baru Okey. Jadi kat sini kita nampak kalau kita punya personal bawah kita first tier kita dapat 2,880. Second tier kita dapat 576. 2% je kan. Okey, jadi OR overriding kita, peribadi kita dapat 2,952. Okey, tak apa. Di sini maksud daripada bulan ke-12 kita dapat RM12,778. Pendapatan renewal peribadi RM3,120. Jadi anda berpeluang pendapatan sebanyak RM17,698 sebulan sebagai agency director.
Okey. So, macam mana daripada AD dah menjadi JAD? Okey, ini pada saya memang straightforward lah. Anda kena buat 30K FYAC peribadi dan 400K FYAC. Okey, untuk group. Minimum memegang jawatan AD selama 24 bulan ataupun 2 tahun. Dan bawah anda perlu develop 5 orang AD. Okey. Jadi sama juga mengikuti program ikhtisas atau boss entrepreneurship. Lepas tu memenuhi syarat FYC dan 2 tahun tekuan dan kadar persistensi tidak kurang daripada 85% bagi 2 tahun kewangan. Jadi insya-Allah jika anda memenuhi semua yang telah kami terakan, akan naik pangkat kepada GAD. Okey. Jadi untuk program GAD dan juga MD, perlulah kamu join ke dalam ikhtisas untuk kami terangkan selanjutnya. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya ingin membuka kepada partisipan, kepada rakan-rakan niaga yang join kami hari ini untuk bertanyakan soalan kepada Puan Maslina Azmi berkenaan apa yang anda ingin tahu daripada dia. Silakan. Okey. Tuan Yusof, ada soalan Tuan Yusof? Ya, Ada soalan? ada okey lah. Masih nak senang aja, senang. Silakan. Ada soalan daripada rakan-rakan niaga lain? Bolehlah tanya saya pun boleh, saya nak tanya pun boleh. Sebab saya pun baru dekat dalam bidang ni. Okey, Jadi tak apa. bolehlah. Saya mulakan saya tanya. Okey, Puan Maslina, apakah Puan Maslina punya target 5 tahun yang akan datang dalam ikhtisas ni, dalam kira kerja sebagai ejen dalam ikhtisas? 5 tahun punya plan. Apakah Puan 5 Maslina? tahun punya plan So 5 tahun punya plan. Yang tahun sekarang ni kita 5 tahun akan datang, kita mula-mula saya nak ada aset saya sendiri. Lepas tu saya nak settlekan semua liability yang saya ada. So maintain dia, mana yang ada sekarang ni kita maintain je. So saya nak capai at least nak jadi AD lah. First AD lah dulu. Tak nak terus 5 ni. tahun jadi kena jadi apa? Mana tahu boleh jadi board of director. Macam jadi MD lah, macam jadi macam Tuan Yusof jadi JD. InsyaAllah. Tapi saya banyak kena bimbingan lagi daripada Encik Yusof. Banyak lagi saya nak belajar. Mungkin boleh tengok cara macam mana Encik Yusof buat dia punya company. So kita belajar kat sini. Ya, belajar. Orang kata kita kena belajar. Kita tengok pada orang yang dah berjaya. Macam Encik Yusof banyak berjaya. Sebab saya follow daripada company saya lama lagi. Saya dah kenal Encik Yusof. Daripada company saya lama. Saya tengok kejayaan daripada 1 tahun ke 1 tahun. Sampai Cik Yusof MDRT every year dekat company saya yang lama. So kat sini saya follow sebab saya tengok kejayaan yang Cik Yusof tu capai. Jadi saya ikut follow juga. Ikut juga follow. So orang kata jadi aura baru pada saya. Terima kasih. Ya. Cik Yusof sekarang ni memang pegang rekod. Tak boleh orang boleh challenge Cik Yusof kalau tengok dia punya. Jangan. Okey, tak apa. Jadi sekarang ni apakah pada saya lah, apakah halangan yang pada Puan Maslina hadapi yang boleh kongsi dengan kami lah apabila menghadapi customer yang ada orang kata objection yang teruk sangat. Macam mana nak bodek dia ataupun beli jiwa dia? Boleh sharekan skill. Dia skill tu tak ada yang skill orang kata skill yang boleh nak ni sangat. Sebenarnya pada kita je. Kalau orang tu tak nak tak apa. Bukan rezeki kita, mungkin ada lagi yang nak. Untuk pass one kita pass yang lain, kita cari lagi. Jangan buang masa jangan kita buang masa. Kalau tak nak kita nak tunggu lagi 2 jam. Kita tunggu dia minum kopi, kita nak follow dia minum kopi. No. Kalau pada saya dia tak nak tak apa. Kita pergi the next lagi. Ya, move on. Sebab ramai lagi orang yang nak lagi sebenarnya daripada yang tak nak. Betul. Macam tu. Jadi objection
Objection tu sebenarnya adalah mana-mana yang kita buat pun sebenarnya objection ada. Tapi cara kita mengatasi tu, cara kita macam mana kita nak buat tu. So kita nak, kita perlukan, orang kata apa, kita nak perlukan masa untuk kita belajar maksudnya. Okey, baik. Ni pada saya ada soalan-soalan daripada participant yang masuk. Kalau ada, Boleh hantar ke dalam chat. Okey, kalau tak saya tanya soalan lagi. Okey. Boleh tak Puan Masina kongsi tip-tip harian yang pada saya lah, ataupun apakah you punya norm yang biasa Puan Masina lakukan untuk taraful ni lah. Apakah awak punya planning untuk hari-harian? planning saya sama juga macam semua rakan-rakan niaga. Pertama sekali bangun je fikir nak tahu ada kes. So dalam kepala saya sekarang ni saya nak cari ni kes je. Selagi saya tak ada kes, maksudnya saya berusaha mencari. Sebab the next 2 bulan saya submit mungkin dalam 12 kes. 12 kes lebih lah maksudnya. Alhamdulillah. Maksudnya kat sini sekarang ni kita ni sebagai rakan niaga kita buat je. Kita jangan cakap tak boleh lah. Tak ada istilah tak boleh. Buat je. Buat je. Selagi kita boleh buat je. Jangan cakap ni tak boleh kita dah takut nak buat. Tak ada. Buat je. Selagi boleh buat je. Oh, Betul ini tagline yang bagus ni. Buat je. Buat je. Kalau saya buat je. Selagi tak ni kita tak tahu orang tu nak ke tak nak ke. Baru orang tu dah ni kita dah takut. Tak ada. Buat je. Tak adalah sampai orang tu nak marah kita. At least mungkin reactionnya dia tak nak je sebenarnya kan. Jangan risau sebab apa yang kita buat ni macam dakwah tau. Kita ni da'i. Kita sampaikan satu benda yang dalam Islam ni satu benda yang wajib. Benda yang perlu kita tinggalkan. Jangan kita perlu risau. Kita sampaikan je kita dah dapat pahala. Kan? Betul. jadi, Dia tak ada istilah tak boleh sebenarnya. Tak boleh, tak nak, dia tak ada istilah. Istilah tu sebenarnya dah tak tolak tepi dah. Sekarang ni buat je. Maksudnya bonus lah. Macam contoh kita dapat reward ke, itu kira bonus pada kita lah. Maksudnya bonus pada kita yang kita dah usaha tadi, kita dapatlah ganjaran apa yang kita dapat. Okey, kalau tak ada tak ada soalan daripada participant, saya ingin mengakhiri majlis kita ni. Saya ingin menjemput Puan Masina untuk berikan kata-kata yang terakhir sebelum saya tutup majlis. Silakan. Okey, kata-kata terakhir pada saya nak ucapkan terima kasih juga pada Cik Usul juga lagi. Saya nak ucapkan terima kasih sebab every month juga ada datang dekat Seremban, monitor saya kan. Kadang call saya macam mana apa semua, lepas tu cakap kes saya banyak dah info. Sekarang kita bila ada refresh balik, kita sebagai ni kadang kita refresh balik, kita semacam kita buat tu dah ada yang enforce maksudnya kan. Sebab kita sebenarnya buat ni tak kisah kita buat potongan gaji ke, biru angkasa ke, kita buat potongan bank ke, tak kisah apa pun potongan, kita tak kisah, yang penting kita buat je, kita konsisten buat benda ni. Sebab ni kerja kita. Kita jangan nak kita cakap tak boleh, tak. Ini kita buat je. Terima kasih lah banyak. Okey, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada Puan Masina Azmi kerana sudi bersama saya pada malam ni, dan juga kepada semua rakan-rakan niaga, terutama Tuan Haji Yusof kerana dapat join kami. Jadi saya ingin sudi dengan hebat. Memang hebat. Boleh. Okey, saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Keep it up. Terima kasih Cik Roshidi. Terima kasih Cik Usul. Terima kasih Kak Lee semua. Terima kasih semua yang join malam ni. Terima kasih. Terima kasih pada yang hadir malam ni semua. Terima kasih. Terima kasih sama. Share ilmu.